Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan lihat part 2 untuk perbincangan peperiksaan akhir tahun Matematik tingkatan 1. Okey, kita lihat soalan nombor 24 ni. Lengkapkan jadual. Nilai di bawah bagi persamaan linear Y sama dengan 5 tolak X. Jadi soalan ni senang je. Kita tekan je kalkulator. Okey, sekarang kita nak cari Y. Tengok dekat kalkulator tu, dekat sini kita ada huruf Y. Nampak tak Y yang color pink ni? Okey, untuk dapatkan yang color pink ini, kita akan tekan alpha. Nampak tulisan alpha ni color pink. Tulisan shift ini color kuning. Jadi kalau kita nak ambil yang tulisan kuning, kita tekan shift. Kalau kita nak ambil tulisan yang color pink, kita tekan alpha. Jadi kita tekan alpha, kemudian kita tekan yang ini, kita akan dapat Y. Lepas tu sama dengan, kita ambil sama dengan yang ini, yang pink ni. Jangan ambil sama dengan yang ini. Jadi tekan alpha, tekan ini. Kemudian kita tengok lagi 5, kita tekan 5. Kemudian tolak, kita tekan tolak. X, kita tekan alpha, kemudian tekan yang ini. Okey. Sekarang untuk kita kira, kita tekan sahaja CALC ini. Kemudian nampak tak ini ada tanda X sama dengan X, tanda soal. Dekat sini kita tekan negatif 2. Okey, negatif 2. Kemudian kita tekan sama dengan. Kita akan dapat dekat sini 7. Jadi saya tulis jawapan dia 7. Okey, sekarang kita nak kira yang ini pula, X6. Kita tekan lagi CALC. Lepas tu nampak X tanda soal, tekan 6, tekan sama dengan. Kita akan dapatlah jawapan dia negatif 1. Jadi tulislah dekat sini negatif 1. Dah siap. Jadi untuk setiap kali kita nak kira, contohlah macam yang ini, saya nak ambil S2 kita tekan CALC. Jangan tekan sama dengan tekan CALC, tekan 2, baru tekan sama dengan. Dapatlah jawapan dia 3. Okey, sekarang kita lihat soalan seterusnya. Okey, ini tadi jawapan dia negatif 1 Sekarang kita nak buat soalan B. 3X tambah 6 sama dengan 5X. Maksudnya kalau dia ada X ke Y ke yang kita tak tahu tu, maksudnya kita nak cari nilai dia lah. Jadi saya salin dulu dekat sini. 3X tambah 6 sama dengan 5X. Okey, nampak tak dekat sini ada X, dekat sini ada X kan? Kumpulkan yang ada X di sebelah kiri. Jadi yang ini kita pindahkan ke kiri. 3X. Okey, dekat sini ada tanda tolak ke tak? Dekat depan 5 ni tak ada kan? Okay, tak ada. Kalau tak ada bermaksud dekat sini simbol dia ialah tambah. Okey, tambah bila dia pindah ke kiri ini, dia akan jadi tolak 5X. Sama dekat sini kita pindahkan pula tambah 6 ini. Tambah 6 ini kita pindahkan ke kanan. Okey, dekat sini ada simbol tambah kan? Okey, tambah pindah ke kanan, dia akan jadi tolak 6. Jadi dekat sini kita hanya tekan sahaja kalkulator. 3 tekan 3 tolak 5. Nanti kita akan dapat jawapan dekat kalkulator tu negatif 2. Jadi dekat sini kita tulislah negatif 2X sama dengan negatif 6. Okey, sekarang kita kena tinggalkan sehingga X ni seorang diri. Jadi pindahkan negatif 2 ini ke kanan. Negatif 2X bermaksud negatif 2 darab X. Kalau darab pindah ke kanan, pindah tempat, dia akan jadi bahagi. Jadi dekat sini X sama dengan, tulis yang negatif 6 ni dahulu. Sebab negatif 6 ni tak bergerak. Jadi negatif 6 per negatif 2. Per ini maksud dia bahagi. Jadi tekan kalkulator negatif 6 bahagi negatif 2 ataupun negatif 6 A, B, C negatif 2. Dapat jawapan dia nanti 3. Okey, dah siap. 2 markah. 2 markah ni dekat mana?
2 markah tu apabila kita susun ni, X dengan X ni, lepas tu nombor ni dekat belakang, dekat sini 1 markah, jawapan terakhir 1 markah. Soalan seterusnya, soalan nombor 25, tandakan right bagi kadar yang betul, pangkah bagi kadar yang salah bagi pernyataan dalam jadual di bawah. Okay, pernyataan yang pertama, Liza membeli 7 bungkus nasi minyak berharga RM21. Jadi dia nak tahu harga sebungkus. Kalau harga 7 bungkus 21, kita nak cari sebungkus, jadi kita kena bahagilah RM21 bahagi dengan 7 bungkus, kita akan dapat RM3 untuk sebungkus. Jadi jawapan yang dikata RM4 ni salah lah, pangkah. Okay, yang kedua, sebuah motosikal menggunakan 2 liter petrol untuk 30 km. Dia nak tahu per liter. Okay, dia nak tahu untuk 1 liter. Per ni maksudnya dia 1 lah, 1 liter. Jadi kalau 2 liter, kita dapat 30 km. Untuk tahu 1 liter, kita kena bahagi juga. Jadi 30 km bahagi dengan 2, kita akan dapat 15 km untuk 1 liter. Jadi betul ke tak ni 15? Betul. Next, soalan C. Sebuah pencetak dapat mencetak 100 huruf dalam masa 10 saat. Dia nak tahu per saat. Per saat maksudnya dalam 1 saat. Jadi kalau 10 saat 100, kita nak tahu 1 saat, kita kena bahagi 100 bahagi dengan 10. Ini 100 huruf bahagi dengan 10 saat, kita akan dapat 10 huruf dalam 1 saat per saat. Jadi betul lah dekat sini. Soalan seterusnya, 4 buah buku berharga RM80. Dia nak tahu sebuah sahaja. Jadi kita kena bahagilah. 80 bahagi dengan 4, kita akan dapat 20. RM20 untuk 1 buku, untuk sebuah. Jadi dekat sini betul ke salah ni? Ini 22. Jadi salah lah. Okey. Jadi tamatlah untuk bahagian section B. Kita akan lihat pula untuk bahagian C.